10 perimeter dan luas. Rumusan bab. Bahagian 1 perimeter. Bahagian 2 luas segitiga, segi 4 selari, lelayang dan trapezium. Bahagian 3 perkaitan antara perimeter dan luas. Bahagian 1 perimeter. A. Menentukan perimeter. Perimeter ialah jumlah ukuran panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan tertutup. Perimeter bersamaan dengan AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah EF tambah FA. Perimeter bersamaan dengan AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah ukur lengkung gunakan benang EF tambah FA. Contoh 1. Tentukan perimeter bagi bentuk di bawah. Perimeter bersamaan AB tambah BC tambah CD tambah DE tambah EF tambah FG tambah GH tambah HA bersamaan 4 cm tambah 4 cm tambah 5 cm tambah 2 cm tambah 3 cm tambah 2 cm tambah 6 cm tambah 8 cm bersamaan 34 cm. Contoh 2. Ukur perimeter bagi gambar rajah di bawah. Perimeter bersamaan AB tambah BC tambah CD bersamaan 7,5 cm tambah 6 cm. Ukur lengkung gunakan benang. Ukur menggunakan pembaris 7,8 cm tambah 7,8 bersamaan 21,3 cm. B. Menganggar perimeter dengan tepat. Kita boleh menggunakan kertas grade segi 4 sama atau kertas graf untuk menganggarkan perimeter sesuatu bentuk. Anggarkan perimeter bagi bentuk di sebelah. Seterusnya ukur perimeter bentuk itu dengan pembaris. Bandingkan nilai anggaran itu dengan ukuran nilai sebenar. Kertas grade yang digunakan ialah berukuran 1 cm darab 1 cm. Anggaran perimeter 3,2 cm, 3,5 cm, 2,8 cm, 3,4 cm bersamaan 3,2 tambah 3,5 tambah 2,8 tambah 3,4 bersamaan 12,9 cm. Sebenar perimeter 3,3, 3,6 tambah 3,6 tambah 2,6, 3,5 tambah 3,5 bersamaan 13 cm. Kesimpulannya, bagi bentuk poligon yang lebih mudah untuk dianggarkan perimeter, perbezaan antara ukuran secara anggaran dengan ukuran menggunakan pembaris tidak banyak perbezaan. Anggarkan perimeter bagi bentuk di sebelah. Gunakan benang untuk mengukur perimeter. Seterusnya, gunakan kaedah lain bagi membuat ukuran perimeter. Ukur lengkung gunakan benang. Setelah diukur dengan benang, perimeter ialah 18 cm. Kita gunakan bulatan yang sama besar dengan petak kertas graf sebagai kaedah lain bagi mengukur perimeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dengan menggunakan bulatan 1 cm yang berjumlah 17 bulatan, maka anggaran bagi perimeter ialah 17 cm. Kesimpulannya, kedua-dua kaedah ini memperolehi anggaran perimeter yang hampir sama. C. Selesaikan masalah. Rajah di bawah menunjukkan pelan tapak cadangan sebuah kompleks pejabat kerajaan. Di sekeliling kompleks ini akan dipagar kecuali 2 pintu. Jika kos untuk membina pagar ialah RM60 semeter. Hitung berapa jumlah keseluruhan kos untuk membina pagar itu.
Jumlah panjang kawasan yang dipagar ialah dalam kurungan BC tambah CD tambah DE tambah EF tambah FG tambah GH tambah HL tambah LB tolak dalam kurungan JK tambah MA. HL bersamaan 30 tambah 10 tambah 50 bersamaan 90 meter bersamaan BC. LB bersamaan 30 tambah 40 tambah 20 bersamaan 90 meter bersamaan dalam kurungan 90 tambah 20 tambah 30 tambah 40 tambah 30 tambah 30 tambah 90 tambah 90 tolak dalam kurungan 10 tambah 10 bersamaan 420 tolak 20 bersamaan 400 meter. Jumlah kos membina pagar bersamaan RM60 darab 400 bersamaan RM24.000. Bahagian 2, luas segitiga 4 selari, lelayang dan trapezium. A. Menganggarkan luas pelbagai bentuk dengan menggunakan kertas grade bersisi 1 unit. Bilangan meliputi 1 unit persegi penuh ditandai dengan tanda betul. Bilangan meliputi setengah atau lebih setengah ditandai tanda pangkah. Bina satu jadual seperti ini. Simbol ada 8 lajur. Jumlah anggaran luas dalam unit persegi. Tanda betul 1. Tanda pangkah 1. Tanda betul 1. Tanda pangkah 2. Tanda betul 1. Tanda pangkah 2. Tanda betul 3. Tanda pangkah 3. Tanda betul 6. Tanda pangkah 2. Tanda betul 5. Tanda pangkah 2. Tanda betul 4. Tanda pangkah 2. Tanda betul 0. Tanda pangkah 3. Jumlah tanda betul ialah 21. Tanda pangkah berjumlah 17. Anggaran luas ialah 38 unit persegi. Dengan melukis garis-garis berjarak 1 unit. Garis-garis berjarak 1 unit, maka kita menganggap satu garis sebagai satu segi 4 tepat dengan lebar 1 unit. Sediakan satu jadual seperti ini. Garisan ada 8. Panjang unit. Luas unit persegi bersamaan panjang darab 1 unit. Garisan pertama 1,4. Garisan kedua 3. Garisan ketiga 2,7. Garisan keempat 3. Garisan kelima 7. Garisan keenam 7,3. Garisan ketujuh 6,5. Garisan ke-8 5,4. Luas ialah 1,4. 3 2,7. 3 7 7,3. 6,5. 5,4. Jumlah luas ialah 1,4 tambah 3 tambah 2,7 tambah 3 tambah 7 tambah 7,3 tambah 6,5 tambah 5,4 bersamaan 36,3 unit persegi. Kita bandingkan luas dari kedua-dua kaedah. Pertama, menggunakan kertas grade bersisi 1 unit dengan keluasan 38 unit persegi. Kedua,
menggunakan garis-garis berjarak 1 unit dengan keluasan 36,3 unit persegi. Kedua-dua jawapan adalah hampir sama. B. Menerbitkan rumus luas pelbagai bentuk. Rumus luas segitiga, segi 4 selari, lelayang, dan trapezium sebenarnya berdasarkan luas segi 4 tepat. Luas segitiga adalah separuh daripada luas segi 4 tepat. Luas segitiga adalah separuh daripada luas segi 4 tepat. Luas segitiga dengan panjang A dan tinggi B ialah luas segitiga bersamaan 1/2 darab AB. Secara amnya, luas segitiga bersamaan 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Menerbitkan rumus segi 4 selari. A, B. Luas segi 4 selari bersamaan AB. Secara amnya, luas segi 4 selari bersamaan panjang tapak darab tinggi. Menerbitkan rumus lelayang. Luas lelayang bersamaan 1/2 darab AB. Secara amnya, luas lelayang bersamaan 1/2 darab hasil darab 2 penjuru. Menerbitkan rumus trapezium. Bahagikan trapezium kepada 3 bahagian. Luas trapezium X darab T bahagi 2 tambah A darab T tambah Y darab T bahagi 2 bersamaan dengan XT bahagi 2 tambah 2AT bahagi 2 tambah YT bahagi 2 bersamaan T bahagi 2 darab dalam kurungan X tambah 2A tambah Y. B bersamaan A tambah X tambah Y. Maka B tolak A ialah X tambah Y. X tambah Y bersamaan B tolak A. Maka T bahagi 2 darab dalam kurungan 2A tambah B tolak A. Maka T bahagi 2 darab dalam kurungan A tambah B. Luas trapezium bersamaan 1/2 darab dalam kurungan hasil tambah 2 sisi selari darab tinggi bersamaan 1/2 dalam kurungan A tambah B darab T. C. Selesaikan masalah yang melibatkan pelbagai bentuk. Hitung luas bagi bentuk yang berikut. Luas bersamaan panjang tapak darab tinggi bersamaan 8 darab 3 bersamaan 24 cm persegi. Luas bersamaan 1/2 darab panjang tapak darab tinggi bersamaan 1/2 darab 8 darab 5 bersamaan 20 cm persegi. Luas bersamaan 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari darab tinggi bersamaan 1/2 darab 5 tambah 8 darab 4 bersamaan 26 cm persegi. Luas bersamaan 1/2 darab hasil darab panjang 2 penjuru bersamaan 1/2 darab dalam kurungan 6 tambah 2 darab dalam kurungan 3 tambah 3 bersamaan 1/2 darab 8 darab 6 bersamaan 24 cm persegi. Contoh 1. Rajah di bawah menunjukkan lakaran kebun Pak Ali. Bahagian yang diwarnakan hijau ialah kawasan tanaman. Bahagian yang berwarna putih ialah kawasan pondok dan stor simpanan. Hitung luas kawasan tanaman Pak Ali. Luas ADFG bersamaan panjang darab lebar bersamaan 40 darab dalam kurungan 8 darab 55 bersamaan 2.520 meter persegi. Luas ABH bersamaan 1/2 darab panjang tapak darab tinggi bersamaan 1/2 darab 9 darab 7 bersamaan 31,5 meter persegi. Luas CDEK bersamaan 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari darab tinggi bersamaan 1/2 darab dalam kurungan 9 tambah 12 darab 8 bersamaan 84
41,5 tolak 84 bersamaan 2.404,5 meter persegi. Bahagian 3. Perkaitan antara perimeter dan luas. A. Perkaitan antara perimeter dan luas. Dua buah segi empat tepat yang sama perimeter, tetapi luasnya mungkin berbeza. Perimeter bersamaan 6/2 tambah 2/2 bersamaan 16 cm. Luas bersamaan 2/6 bersamaan 12 cm persegi. Perimeter bersamaan 4/4 bersamaan 16 cm. Luas bersamaan 4/4 bersamaan 16 cm persegi. Perimeter adalah sama, tetapi luas berbeza. Apabila bentuk menjadi segi empat sama, maka luas adalah yang terbesar. Dua buah segi empat tepat yang sama luas, tetapi perimeternya mungkin berbeza. Luas bersamaan 2/9 bersamaan 18 cm persegi. Perimeter bersamaan 9/2 tambah 2/2 bersamaan 22 cm. Luas bersamaan 3/6 bersamaan 18 cm persegi. Perimeter bersamaan 6/2 tambah 3/2 bersamaan 18 cm. Luas adalah sama, tetapi perimeter adalah berbeza. B. Selesaikan masalah. Rosli telah membeli 120 meter pagar berdawai untuk memagar kebun buah-buahannya dalam bentuk segi empat tepat. Dia mempunyai dua pilihan. Pertama, ukuran panjang ialah 3 kali ukuran lebar. Kedua, ukuran yang sama bagi panjang dan lebar. Pilihan mana memberikan keluasan yang lebih besar? Pilihan pertama. Katakan X sebagai ukuran lebar. Maka ukuran panjang ialah 3X. Perimeter bersamaan 120. 3X/2 tambah X/2 bersamaan 120. 6X tambah 2X bersamaan 120. 8X bersamaan 120. X bersamaan 15 meter. Luas bersamaan 3X darab X bersamaan 3 darab 15 darab 15 bersamaan 675 meter persegi. Pilihan kedua. Ukuran panjang sama dengan lebar, yaitu X. Perimeter bersamaan 120. X darab 4 bersamaan 120. 4X bersamaan 120. X bersamaan 30 meter. Luas bersamaan X darab X bersamaan 30 darab 30 bersamaan 900 meter persegi. Pilihan kedua dengan 900 meter persegi memberikan keluasan yang lebih besar. Jadi video tadi kita dah tengok sedikit sebanyak tentang bab 10 perimeter dan luas. Jadi ada beberapa benda saja yang perlu anda tahu, iaitu yang pertama sekali, apa itu perimeter. Perimeter ialah jumlah panjang sepadan luar yang mengelilingi satu kawasan yang tertutup. Jadi kalau kita tengok beberapa benda yang kita pelajari tadi, ada segi empat tepat, segi empat sama dan juga segi tiga. Jadi macam mana cara untuk kira? So assume kalau lebarnya adalah X, panjangnya adalah X, jadi perimeternya adalah X tambah X tambah X dan tambah X. Jadi ada 4X. Untuk perimeter segi empat tepat pula, kita assume-nya sebagai panjangnya adalah X dan lebarnya adalah Y. Jadi kita ada dua panjang kiri dan kanan, jadi 2X dan 2 lebar. Okey, jadi 2Y. Untuk segitiga pula, kita kena tengoklah apa dia punya panjang sisi. Okey, sebagai contoh X tambah Y tambah Z. Jadi untuk seterusnya juga kita belajar juga tentang luas. Jadi dalam bab luas kita belajar tentang luas segitiga, luas segi empat, luas segi empat selari, lelayang dan juga trapezium. So berikut adalah formulanya lah. Kita akan kira berdasarkan tapak dan juga tinggi. Untuk segitiga pun sama. Macam mana bentuk segitiga pun, cari dia punya tapak dan cari dia punya tinggi. Tadi kita tengok ada 3 bentuk segitiga.
Okey. Kalau dengan buku teks pun sama Okey, yang seterusnya lagi kita tengok lagi yang kita belajar juga tentang luas lelayang. Lelayang ni kita akan kira berdasarkan dia punya ni. Okey, lebarnya adalah X. X maksudnya ni atas, daripada atas ni ke bawah ni. Seterusnya lebar adalah Y. Y daripada hujung sebelah kiri ke sebelah kanan. Dan last sekali luas trapezium. Biasanya formula yang diberi biasanya atas dengan bawah. Atas adalah X tambah dengan bawah Y darab dengan H. A tambah B darab H. Ataupun setengah formula dia buat X tambah Y darab dengan H bahagi 2. 1/2 Okey, untuk kerja rumah, so pelajar boleh buat kerja rumah untuk bab ni lah. Okey, muka surat 59 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then yang seterusnya untuk perimeter penyelesaian masalah boleh cuba untuk ni 1, 2, 3 ni. Okey, seterusnya lagi kita akan tengok. Saya proceed kepada yang ni, kita skip lah. Okey, kita akan pergi kepada kerja rumah yang seterusnya. Luas, hitung luas ni. Macam mana nak hitung luas ni? Muka surat 62. Seterusnya lagi kita tengok kerja rumah muka surat ni 63. Penyelesaian masalah melibatkan luas. So 1, 2, 3. Last sekali perkaitan antara perimeter dan luas. Ada satu soalan saja. Boleh cuba yang ni. Kalau dah mahir semua ni, boleh cuba jawab soalan ni. Jadi kerja rumah adalah antara muka surat. So saya tulis kat sini lah. Tukar tulisan di rumah buku muka surat. So muka surat yang pertama sekali, muka surat 59. Muka surat 59. Soalan 1 hingga 5. Seterusnya muka surat 60. Satu hingga 3. Seterusnya lagi kita akan tengok sikit muka surat 62. Muka surat 62 pun sama 1 hingga 6. Last sekali muka surat 63 pun sama 1 hingga 3. Ini saya rasa tu je kot sikit sebanyak kerja rumah. Nanti kita akan bincang dalam kelas seterusnya lah. Okey, sekian, terima kasih.